الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب يسر ولا تعسر Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih buat Akmal Azizi. Okey, Bunda tengok kita dah ada 31 Mi semua pelajar hadir untuk hari ni. Okey, sebelum tu Bunda tanya, Muhammad Asif Aminuddin ada? Muhammad Asif Aminuddin? Ada. Bunda ingatkan awak tukar kelas tak join kelas ni. So awak ada Jadi topik untuk awak berdua, awak nanti akan satu grup dengan Nur Alia. Nur Alia Azmi ada? Ada Bunda. Okey, sekarang ni Muhammad Asif ada, awak pun ada. Jadi tajuk you all, Bunda bagi awal sebab minggu awal ni je tajuk, tak satu tajuk. Bulan puasa minggu keempat boleh? Ataupun Bunda bagi ni lah. Minggu ke-7, 24 Mei. Hello? Ya Bunda. Minggu ke-7, 24 Mei, ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. So, untuk yang presentation ni akan ada 2 grup lah. 24 Mei awak sekali dengan Suhail. Bunda tengok ciri-ciri rakan sebaya grup mana yang bagus nanti. Okey Bunda. Boleh Clear tak tu? Siapa tu? Asif. Clear Bunda. Asif. Untuk minggu lepas kita dah pilih untuk grup tau. Alia je tak ada grup sebab awak tak datang. So kurang. Jadi awak dengan Alia tu pada 24 Mei nanti. 24 Mei ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Topik awak berdua Alright, untuk kelas hari ni kita akan present tentang potensi diri. Okey. Bunda tak ambil attendance macam kelas-kelas sebelum ni. Bunda ambil attendance melalui sesi chat. Okey, semua cuba buka ruangan chat dia keluar tak? Kalau ruangan chat you all tak keluar, you all kena tanya kawan anda yang lepas present nanti. Kena dalam buka suara. Boleh? Clear tak? Bunda ambil attendance daripada ruang soalan nanti. Contohnya topik hari ni adalah konsep potensi diri. So, bila potensi diri yang kawan awak present nanti, okey, Atika betul tak Atika? Ada. Atika dengan Nur Sabrina kan hari ni? Ya. Okey. Lepas Atika dan Nur Sabrina present, okey, semua akan tanya soalan. Dan mereka berdua akan jawab. Mana soalan yang awak tak dapat jawab nanti Bunda bantu jawab. Okey? So, Bunda persilakan you all untuk present. Sekejap Bunda, saya present. Saya share. Bunda, kita orang dua kena buka cam ke? Yes. Betul. Presenter kena buka cam.
Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Atika dan kawan saya Nur Sabrina akan bentangkan tentang potensi diri. Okey, Sab boleh? Kejap. Oh, madam, kita orang punya slide ni simple je. Lepas tu tak pakai. Okay, so kita orang, saya akan bagi tahu maksud potensi diri ya, kemampuan dan kepastian individu yang ada dalam diri seseorang. Contoh, perbuatan, sifat atau cara seseorang itu. Ini contoh potensi diri ada dalam seseorang tu, seperti kemampuan naturalis. Naturalis tu macam orang ni, dia dalam diri dia kita boleh nampak yang dia minat terhadap alam sekitar. So daripada personality dia kita boleh nampak yang dia tertarik kepada menanam tanaman dengan memelihara binatang. Second one, kemampuan visual tu, dia seseorang yang dapat mencipta sesuatu kreasi visual macam lukisan. Okey. Lepas tu cara-cara untuk mengenal dan mengembangkan potensi diri. Yang ni saya search ada 3 cara. First, dengan melakukan ujian kecerdasan emosi. Ujian ini boleh dilakukan di laman sesawang seperti di Google. Search saja ujian EQ, nanti akan ada. Lepas tu selain itu ujian gaya kepimpinan. Ini adalah untuk kita pastikan kita nak check diri kita adalah adakah kita ada gaya kepimpinan untuk kita memimpin masa depan ataupun untuk pimpin diri kita sendiri. Selain itu ujian minat bakat. Untuk kita check apa kita minat, mungkin minat muzik, mungkin minat tarian ataupun lukisan. Lepas tu Okay, seterusnya ni kita orang akan buat role play di mana menunjukkan seseorang tu ada potensi diri. Okay, Tika. okay, saya start dulu. Hai Sab, kau tengah buat apa tu? Hai Tika, aku tengah habiskan lukisan aku ni. Wah, cantiknya lukisan kau. Kau ada bakat lah dalam lukisan. Mana ada, aku lukis as hobi je. Tak adalah lawa. Sab, kau berbakat dalam lukisan. Apa kata kau jadikan lukisan ni sebagai tempat kau kembangkan bakat kau dengan kau sertai pertandingan melukis. Tak nak lah. Aku bukannya berbakat sangat pun. Lepas tu aku pun tak ada confident lah nak masuk. Kau jangan takut Sab. Kau boleh. Kau perlu ada keyakinan yang luas supaya kau boleh kembangkan bakat yang ada dalam diri kau. Kau kena try so that kita boleh keluar dari zon selesa kita. Okay, aku cuba join pertandingan tu. Thanks Tika. Itu je madam daripada kami berdua. Okay, untuk presentation slide yang simple tapi mesej dia dapat. Okay, kelas dah boleh start tanya soalan. Mana tak ruangan chat tak ada seorang pun tanya soalan. Boleh ambil attendance. Kelas tanya soalan. Bunda line saya slow. Bunda boleh panggil nama ke siapa ni? Siapakah? Nama? Okey, kelas dah start tanya soalan. Tu. Okey, soalan pertama daripada Nabila Huda binti Mustafa Kamal. Adakah semua orang mempunyai potensi diri? Saya jawab jawapan untuk Nabila Huda. Yes, semua orang ada potensi diri. Cuma sama ada kita tahu ataupun tidak, dan satu lagi kita sedar atau tidak kita ada potensi tu. Menjawab tak soalan?
Kejap-kejap banyak pula soalan. Okay, ikut urutan. Nanti awak terlepas. Lepas Nabila Huda, Puteri Ishka. Tapi itu dia tanya dia. Dia tu tak Oh, soalan tanya, untuk kan kot. yes, tanya di sini. Ishka nak tanya soalan live ke nak chat? Dua-dua boleh. Awak nak live ke? Madam, saya rasa Sabrina dia ada line connection problem. Betul. Awak mesej dia dulu. Sebab Atika dia kena mesej dia. tak apa, sekarang saya terang jawab dulu. Saya jawab soalan Yusman pula. Apa Okey. jadi kalau kita tak Dia tahu tak tahu potensi diri. Dia tak salah pun, tak tahu tu, tapi kita boleh try, kita cari kita ada potensi dekat mana. Mungkin contoh awak tengah melukis, awak tengah main bola, tapi awak rasa awak biasa je, tapi kawan awak cakap, awak main bola hebat lah, awak tak nak try ke kembangkan awak punya bakat main bola tu, macam tu. Okay, boleh tambah dia sepatutnya memang kita kena belajar tahu potensi diri sebab nanti bakat, minat, kebolehan kita tak tonjolkan. Apa yang ada nanti Yusman macam di zone selesa je. Bila tahu potensi diri, boleh buat lagi. Bila dah berjaya buat sesuatu tu, boleh buat lagi. So lama-lama kita akan maju ke depan lah. Sebab tu kenapa orang maju ke depan? Sebab dia tahu potensi diri dia boleh pergi jauh. Okay, seterusnya menjawab ke soalan tu Yusman? Menjawab pun dia. Alright, thank you. Nur Ziatul Syazana, Muhammad Zaid, Atika, boleh tak ulang balik apa website tadi? Boleh. Website tu nama dia Ujian EQ. E besar, Q besar. Tu je, simple je. Lepas tu Muhammad Zikri, kalau kita belajar sesuatu, lepas tu kita cepat tangkap tajuk tu, itu potensi diri kita ataupun something else. Kalau saya rasa tu macam potensi juga sebab kita tahu kita boleh buat benda tu. Lepas tu kita menggunakan potensi awak tu untuk awak belajar, awak jawab soalan semua. Exam pun awak boleh jawab. Itu potensi diri lah tu. Potensi untuk awak jadi lebih berjaya. Okay, tanya kawan Zikri tu, menjawab tak? Zikri menjawab tak soalan jawapan saya? Menjawab. Terima kasih. Hana Marcella, apa kepentingannya ada potensi diri? Kepentingan ada potensi diri adalah untuk make sure awak sentiasa forward ke depan. Awak tak adalah ketinggalan sangat, awak asyik dekat. Hidup awak macam boring tau, asyik buat benda yang sama je. Bila awak ada potensi diri ni, awak tahu awak ada boleh buat benda lain lagi. Macam contoh awak ada bakat buat edit video cantik-cantik kan. Awak boleh menggunakan masa terluang awak buat benda yang awak ada potensi tu. Lepas tu awak boleh mungkin menjana pendapatan dengan potensi awak tu. Faham tak? Sebab tu kita penting ada potensi diri ni. Menjawab tak Hana Marcella? Faham? Jawab tak? Saya soalan next Nur Amira, macam mana nak tahu potensi kita ke arah mana? Bagi sesiapa yang tiada hobi. Saya try jawab takkan awak tak ada hobi. Saya rasa awak ada hobi tapi awak tak pasti kot tu hobi ke tak. Mungkin Cuba tanya Nik Nur Amira, apa perkara yang dia paling suka buat? Awak cakap je. Nik Nur Amira, apa perkara yang awak suka buat? Saya pun tak pasti sebenarnya. Sebab nak kata melukis ke apa tu memang tak lah. Sorry pun ada line slow tadi. Tidur, awak suka tidur? Suka tidur. Mungkin yang tu kalau kita ada hobi tidur tu, kalau kita bernasib baik boleh lah jadi yang kerja kat tempat hotel tu kan, yang test hotel tu. Tapi kalau tak bernasib baik, kita kena cari jugalah hobi so that kita boleh try lagi, cari sesuatu yang boleh memberi manfaat juga kat kita balik. Faham tak? Jadi tak salah pun. Untuk soalan ni, kalau sesiapa yang tak tahu minat dia, buat ujian minat. Ujian So, yang macam so daripada ujian minat tu, tahulah minat yang tinggi apa. Ni?
Sab Okay, nak jawab. baik. Sabrina nak tanya jawab pula ke? Jawab tak ni Nur Amira? Jawab Okey, soalan nanti saya cuba Nur buat Syafia plan. Aina. Mana soalan? Dekat chat. Okay. Dia dah left tadi, dia tak boleh Aina. baca. Syafia Aina. Nur Syafia Aina binti Mahathir, normal tak kita tiada potensi diri? Soalan dia, normal tak? Tak ada potensi diri. Adakah seorang yang normal? Daripada apa yang awak rasa tadi, awak rasa normal tak orang tak ada potensi? Saya rasa macam mana nak cakap, tak normal. Tapi sebab setengah orang dengar aku tak ni? Dengar. Terus. Tapi sebab setengah orang memang tak boleh nampak ada apa tu potensi apa diorang kat dalam diri tu. So nak cakap tak normal tu memang tak normal lah sikit. Tapi itu bagi pendapat saya lah, sebab kadang-kadang saya pun rasa macam saya ni ada potensi ke? So kalau saya nak kata saya ni tak normal pun boleh juga, sebab orang lain ada tapi saya macam tak ada. Itu. Benda respon juga untuk kita kategorikan orang normal dengan tak normal ni adalah bila dia kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi bermaksud, contohnya boleh tanya Nur Syafia binti Mahathir. Apa yang awak rasa dalam kelas? Entah, tak tahu. Apa yang awak rasa bila awak duduk kat rumah? Tak tahu. Ini apa yang awak rasa awak suka nak buat? Tak tahu. Everything dia tak tahu. Dia dah kegagalan fungsi dia. Kegagalan fungsi dan tingkah laku dia hilang harap. Jadi benda tu akan ada tendensi, dia belum jadi tak normal, tapi dia tendensi untuk menjadi tidak rasional ke arah benda macam tu. Dia pun terus jadi abnormal sebab dia kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi contoh dia tak boleh bertindak, dia tak boleh nak buat keputusan. Sebab kita ni Allah bagi kita apa? Akal, betul? Semua ada akal, betul? Akal pertama. And then why kita tak boleh nak guna akal kita? Jadi dah berlaku kegagalan fungsi. Kenapa orang kata ada orang yang kena kesihatan mental? Okey, awak akan nampak orang yang ada kesihatan mental ataupun kesihatan mental dan penyakit mental. Orang yang ke arah penyakit mental tu dia dah kegagalan fungsi. Contohnya pada ketika dia sakit, dia tak boleh bertindak, dia tak boleh nak berfikir, dia tak boleh buat decision langsung. And then bila dia dah dapat makan ubat, dia dah boleh berfikir balik, dia jadi normal balik. Jadi sebab tu orang yang ada penyakit mental sebenarnya dia boleh pulih sebab dia boleh makan ubat. Dan bila dia terapi, insya-Allah melalui terapi akan berkurang penyakit dia akan jadi kembali normal. Jadi normal ke tak kita tiada potensi diri? Sebenarnya Nur Syafia, semua orang ada potensi diri, cuma awak yang tak tahu potensi diri awak. Boleh menjawab tak Nur Syafia? Nur Syafia Mahathir? Nur. Dia dah menjawab. Ya. Alright. Terus. Nur Salsabila Anwar. Okey, sambung Sabrina. Ni Nur Salsabila ni Sabrina baca soalan ni. Macam mana kita nak tahu potensi diri? Atika tolong dia. Dia line ni. Saya jawab soalan untuk Salsabila. Macam mana kita nak tahu potensi diri kita? Kita boleh buat ujian. Kalau rasa kita tak tahu langsung, boleh buat ujian dekat Google, ada banyak. Nanti saya cari link, saya bagi dekat grup Lepas ni boleh ajar satu menggunakan sistem kita. Dalam sistem Kongsi To You tu ada ujian. Tak perlu nak Google Domain. Sebab sometimes Google Domain dia tak trusty. Okay. Sebab Google Domain, sebab manusia dah boleh masukkan dalam Google benda yang betul dan benda yang tak betul. Jadi takut Google ada benda yang tak betul. Okay. Nur Hafizatul Muhammad Hafiz. Siapa jawab soalan ni? Okey, tak nak jawab. Sebab tu pun rasa lain dia lah. Okey, nampak dah. Siapa tadi? Nur Hafizatul. Awak boleh baca chat ke? Boleh. Ini kenapa semua orang perlu mengetahui potensi diri masing-masing? Adakah ia sangat penting untuk kita tahu potensi diri? Penting. Potensi diri tu sebab semua orang ada potensi diri. So kalau kita tak tahu potensi diri kita, macam mana kita nak tahu apa kita boleh buat? So bagi saya rasa ia penting untuk semua orang.
Tanya balik Asfiza tu, menjawab tak soalan dia? Menjawab tak? Menjawab, terima kasih. Sama. Terus. Selang-selang jawab, nanti you laju. Atika pula. Selang-selang jawab. Okey, untuk menjawab soalan syirik, macam mana kita nak tahu sama ada ujian emosi tu bagi pengaruh dalam diri kita ke tak? Kalau macam ikut macam Bonda cakap tadi, kalau kita tengok yang Google punya, mungkin dia akan silpi sikit dengan kita punya diri kita dengan ujian tu. Tapi kalau try yang Bonda bagi tu, mungkin memang tu betul-betul betul-betul tentang diri kita. Dia macam apa yang kita cakap dan apa yang kita jawab adalah related. Okay, Menjawab. tak apa Shirin. Shirin, lepas ni kita buat ujian. Sama-sama semua. Sikit. Alright. Okey tak Shirin? Okey. Terima kasih. Okay, seterusnya ada tak cara-cara untuk kita tahu sama ada kita ada potensi diri? Yang ni jawab selain ujian. Ada cara. Selain ujian. Boleh tak nak jawapan di semua ujian je? Ada. Macam saya buat contoh saya lah kan. Okay. Macam saya apa tu? Sekejap, soalan dia macam tadi. Ada tak cara-cara untuk kita tahu sama ada kita ada potensi diri? Okay. So macam contohnya saya buat contoh saya lah. Saya tak tahu pun sebelum ni saya ada potensi diri. Tapi lama-lama bila saya nampak yang apa yang saya buat macam melukis ke atau buat journal ke, daripada situ saya boleh perasan yang saya selalu melukis. Jadi saya rasa macam saya ada potensi diri terhadap melukis macam tu. So dia kita kena tengok macam kita kena tengok pergerakan kita dulu, perbuatan kita, apa yang kita kerap buat. Contohnya kalau awak selalu buat cerita ke atau tulis cerita ke. So tapi sebenarnya awak tak tahu apa itu potensi diri awak pun. Betul tak? Okey, sekejap. Alia ada ke kat situ? Alia? Ada Bonda. Okey, Alia, apa yang Alia nampak Alia punya perkembangan daripada SPM dengan sekarang dah kat UiTM? Sekolah dan universiti. Kalau daripada segi result perubahan? lebih meningkat. Kalau perubahan dari segi perangai dengan pemikiran boleh dikira ke Bonda? Boleh? Tadi awak cakap result kan? Result awak semakin meningkat daripada during SPM sekolah, dan bila kat universiti tu awak punya result lagi meningkat, betul? Okey, lagi? Apa lagi? Kalau macam dari segi pemikiran jadi lagi matang. So, potensi diri untuk menjadi lebih matang. Lagi? Apa yang nampak lagi? Saya dah reti nak melukis sikit-sikit. Kan? Jadi potensi diri tu tingkatkan terus. Pointer yang mesti awak nak target pointer 3 point and above ke. Jadi target terus. Kalau awak sekarang ni dah memang dalam landasan 3 pointer and ke atas, jadi teruskan. Okay? Boleh Alia? Boleh Bonda. Thank you Bonda. Okay. Dan thank you Tina. Okay, terus soalan. Soalan Nur Ayuni Zalika. Apa keburukan tak dapat nak tahu potensi diri sendiri? Keburukan dia adalah kita akan rasa insecure sebab macam kita tengok orang lain macam hebat, ada macam-macam bakat, tapi kita macam tak menonjol bakat kita tu. Bukan sebab kita tak ada, tapi kita tak jumpa lagi kita punya potensi diri tu. Tak salah pun tau, tak salah pun. Semua slow-slow kita kena cari kita punya potensi diri tu. Selain itulah macam saya cakap tadi itulah, hidup macam boring sikit. Menjawab tak Zalika? Terus lagi. Next soalan bagaimana cara kita nak mengenal pasti potensi diri kita, sebab saya rasa saya tak ada potensi diri.
yang macam kenapa tutup kamera ni? Yang macam mana cakap tu je lah kan, macam saya cakap apa tu, kita tengok daripada dari apa tu, perkembangan diri kita, apa yang kita buat. Lepas tu kalau awak rasa macam awak memang banyak lakukan satu benda tu, so maybe itu potensi diri awak lah. Jawab tak soalan kan? Baik, terima kasih. Jawab. Okey, bagi pelajar-pelajar yang dah jawab, pelajar yang dah tanya soalan dan rakan dah jawab, buka sistem counselling to you.UiT and you.my. Sekejap lagi baru kita start. Buka dulu sistem. Alright, lepas tu Ail dah kan? Lain ni perempuan tadi cakap dengan benda. Okey, Nurin Alicia. Macam mana kita nak tahu versi diri kita, macam saya cakap tadi, buat ujian tak pun awak tanya family awak ataupun kawan-kawan sekeliling awak, tanya macam awak rasa saya ada bakat tak dalam satu contoh benda ni menari, lepas tu kawan awak bagilah feedback awak ada ke tak potensi tu. Kalau tak ada juga awak buat ujian saya lagi. Okey tak? Nurin Alicia. Ni sebenarnya surat mati lah. Nurin, menjawab tak soalan? Sambunglah Rabiatul. Okey, jap. Salah. Mana tadi? Okey, boleh tak bagi contoh ujian gaya kepimpinan? Macam mana tu? Yang awak search tadi ujian kepimpinan apa awak belajar? Yang awak search keluar. Kepimpinan apa? Bisa tolong sikit-sikit. Silakan. Ujian gaya kepimpinan ni adalah untuk cek diri awak ada tak at least sedikit kepimpinan. Contoh awak nak pimpin diri awak nak pimpin adik-adik awak, nak pimpin teammate awak. Contoh ujian, dia akan tanya lah awak pernah tak contoh jadi mungkin AJK apa-apa ke, dia macam permulaan, dia akan tanya benda-benda contoh ketua kelas, macam itulah. Yang itulah start jadi adanya gaya kepimpinan tu. Ke soalan ni Rabiatul ni, apakah link ujian gaya kepimpinan? Rabiatul, awak tanya benda macam tu ke sebenarnya? Soalannya tu, yang tadi awak present contohnya jenis-jenis kan? Yang awak dapat jenis-jenis tu awak letak saja ke awak dah go through tak ujian yang awak letak kat presentation tadi? Saya tengok yang EQ tu saja. Jadi yang lain-lain ujian tu awak tak cuba kan? Tak. Kalau tak cuba jangan letak kat slide. Nanti macam kita dah study je benda tu, tapi sebenarnya kita tak study on that. Tapi tak apa, nanti boleh tunjukkan gaya kepimpinan ujian lagi depan ni. Terima kasih benar. Okay. Okey, penting ke potensi diri? Penting. Tadi macam ada explain sikit kan. So penting untuk kita tahu potensi diri kita apa, sebab kalau kita tak tahu, kalau kita rasa potensi diri tu tak penting, kita takkan tahu apa yang ada kat dalam diri kita. So Puteri, jawab ke soalan? Menjawab sangat. Jawab. Terima kasih. Okey, soalan Nur Aliyah ni, adakah potensi diri dapat memberi keburukan kepada diri atau masyarakat? Saya rasa tak. Takkan awak nak cakap potensi diri awak ambil dadah kan? Tak kan? Semestilah potensi diri awak tu benda yang bagus. Mungkin awak ada potensi untuk main hoki. Lepas tu awak masuk untuk wakil awak punya tempat
sekolah ke kan, masyarakat lah tu. Apa nama, sekolah tu. So tak ada potensi diri yang buruk. Okay. Bunda nak tambah tak? Boleh? Menjawablah tu. Okey, tadi jawapannya apa tu, kalau berani Nur Aliyah punya tu adakah potensi diri dapat memberikan keburukan pada diri dan masyarakat ke Ishka? Penting ke potensi diri? Awak nak suruh Bunda respon yang mana? Yang Nur Aliyah tu. Adakah potensi diri dapat memberikan keburukan pada diri atau masyarakat? Okey, dia macam ni. Perasan tak kita dah ada sekarang orang selalu cakap apa? Toxic positif. Pernah dengar? Positif toxic. Siapa kelas? Kau pernah dengar? Positif toxic. Tak pernah. Pernah tak? Pernah tak? Siapa jawab tu? Pernah. Itulah antaranya potensi diri yang memberikan keburukan. Kadang-kadang kita rasa macam everything kita want to be a positive. Anything happens, walaupun kita ni makan hati ke, unfinished business ke, ada benda tak settle dalam diri kita, cuba jadi positif. Jadi kadang-kadang ada perkara yang kita cuba nak jadikan potensi diri kita sentiasa maju ke depan tu, dia jadi toxic. Sebab tu kena hati-hati. Sebenarnya dalam isunya, sebab tu dalam Islam dia suruh kalau kita tengah marah, kita marah orang, kita memaafkan. Sebab kita tak memaafkan tapi kita pretend to be positive, so dia jadi toxic pada diri kita akan jadi sifat berdendam, sifat sakit hati. Biasanya dendam, cuba nak membalas. Jadi potensi diri dapat memberikan keburukan pada diri atau masyarakat. Jadi ada. Bila kita to be all thing positif. Memang orang cakap to be positif. No, ada benda yang kita tak boleh nak positif sebab benda tu memang salah. Contohnya orang menidakkan hukum agama. Kita to be positif, apalah, you free thinker, you can apply that. No, that's wrong. Kita pun jadi salah. Jadi ada benda-benda yang jadi toxic positivity. Itu yang maksudnya, adakah potensi diri dapat memberikan keburukan pada diri masyarakat? Yes. Pada masyarakat, contohlah kalau macam Nur Sabina cakap benda-benda yang kononnya atas asas Islam hadari, for example. And then you menidakkan hukum-hukum, contoh. Jadi bila tu positif, you macam cuba macam tak apalah, tu pendapat dia, biarlah, tak salah pun. Kita tidak boleh menidakkan hukum, betul? Kita boleh menghalalkan hukum ke? Tak boleh. Tak boleh orang cakap, okey, kita masak je babi, kita basuh lama-lama, kita samak dia, dah lama jadi halal. No. Kita tidak boleh menghalalkan hukum. Tu maksudnya dia akan memberikan keburukan pada diri dan masyarakat. Alright? Menjawab tak Nur Aliyah? Minta maaf Nur Aliyah, silap jawapan. Nur Aliyah boleh menjawab ke? Jawab, boleh. Thank you. Saya minta maaf, saya punya jawapan salah sikit. Tak apa. Boleh. Okay, next Kalau berani tu kira potensi diri ke? Saya bagi pendapat saya, boleh tak? Kalau bagi saya berani tu boleh dikira potensi diri lah, sebab kita kalau nak potensi diri melakukan sesuatu tu, kita kenalah ada keberanian. Atika, Bunda rasa line Sabina putus-putus. Di mana saya ke? Dengar tak? Sekarang dengar. Tadi dia macam lag sikit. Bila awak menjerit dia dengar. Glitch mode. Jangan sini. Sekejap. Okay, so kejap ulang balik lah. Let's tadi Kalau berani itu dikira potensi diri ke? Akmal Azizi tanya. Okay, kalau berani tu kira potensi diri ke? Bagi saya rasa ya. Sebab kalau kita nak melakukan sesuatu yang kita rasa itu adalah potensi diri kita, kita kena ada keberanian dalam diri kita. Betul ke Wanda? Okay, itu. Jawab ke soalan? Tanya. Menjawab. Okay. Okay, next soalan Aina Maziah. Adakah kita digalakkan untuk mengembangkan potensi diri? Ya, digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk kembangkan potensi diri supaya kita dapat
Macam saya cakap tadi, mana tahu awak punya potensi tu, hobi awak tu boleh jadi sumber pendapatan awak. Tiba-tiba jadi jutawan. So tak salah kita kembangkan lagi kita punya potensi. Potensi dia kan ada banyak. Okay. Menjawab tak soalan Aina Mazat? Jawab. Okay. Next question potensi diri ni bagi dalam potensi diri ni bagi kesan ke dalam kehidupan kita? Ya, dia bagi kesan dalam kehidupan kita. Sebab contohnya kalau awak ada bakat dan sesuatu, bakat awak tu boleh, orang cakap macam mana, one of the macam kejayaan. Macam tu lah. Bunda nak tambah apa ke? Atau saya salah cakap ke? Tanya kawan tu dulu. Tanya dia menjawab tak? Kalau tak menjawab. Okay. Menjawab ke soalan? Siapa dia yang tadi? Menjawab. Umi. Menjawab, okay. Next soalan Juhana. Macam mana kalau kita tak berani nak tundukkan dekat orang lain tentang potensi diri kita atas sebab kurang yakin dan dengan diri sendiri? Saya faham soalan awak. Ya, memang kita ada perasaan takut tu dalam diri kita sebab kita takut pandangan orang kan. Tapi awak kena ingat diri awak ni diri awak yang akan, okay, tak apa, contoh, okay, saya slowly dulu. Kalau awak ada potensi diri awak, lepas tu awak boleh melangkah jauh. Awak boleh, mana tahu awak ada bakat tapi awak takut kan. Awak slowly buang perasaan takut orang cakap dekat awak tu. Sebab dekat mana pun at the end of the day, diri kita juga yang ada untuk diri kita. So kalau kita tak kuat, tak confident, macam mana kita nak hadap hari-hari akan datang tanpa kita punya keyakinan? Menjawab tak soalan? Maaf kalau terpesong. Menjawab, terima kasih. Okay. Kalau orang pandang rendah dekat potensi diri kita macam mana? Kalau orang pandang rendah kat potensi diri kita Atika tolong. Okey, awak tanya balik Khalida macam tu. Bila tanya soalan macam ni, okey, Khalida, kalau lah awak macam awak bagus dalam, okey, Khalida. Nur Khalida Natasha. Ya. Okey, contohlah awak potensi diri awak apa yang awak nampak ada? Saya kan tak nampak lagi. Benda yang awak nampak perkembangan diri awak tu. Apa yang menjadikan diri awak matang? Apa perkara yang awak nampak jadi matang? Apa? Kelebihan awak apa kelebihan? Kelebihan. Kelebihan Alida apa? Tak pasti. Keburukan? Keburukan pun tak pasti juga. Apa yang awak rasa diri awak bagus? Boleh buat kawan, ramai kawan. Okey, maksudnya kalau berkawan tu awak mudah mesra. Mudah mesra ke tak? Kelompok besar ke kelompok kecil? Ada besar ada kecil. Okey. Contohlah kan dalam kelompok tu tiba-tiba, dalam kelompok besar tu, okey, tiba-tiba ada kawan awak tu condemn awak. Apa awak rasa? Condemn ke apa bahasa you all palau ke? Tersinggung. Rasa macam you tersinggung and then what you do? Kalau benda tu sebenarnya awak tak salah pun. Awak tak salah pun tapi orang buat Khalida tersinggung.
Bagi tahu dia lah. Good, bagi tahu dia lepas tu. Tu je. And then minta maaf. If ada Okay. buat salah. Okay, good. Okay, maksudnya itulah potensi diri awak. Bila awak bertindak, awak bukan seorang yang agresif. Kenapa boleh cakap agresif? Agresif maksudnya awak terus marah orang tu. Orang condemn awak, marah dia, maki dia, left dia, kan? Terus jadikan dia enemy. That's agresif. Pasif pula, awak terima je orang pala awak, condemn awak. Awak terima je macam, okay tak apalah, aku memang macam ni. So automatically awak dah cuba kritik diri. Kritik diri sendiri. Alright? You not love yourself and then you kritik yourself. Tapi bagusnya bila Khalida jawab, saya akan tanya dia, lepas tu saya minta maaf. That's mean you are assertive. You menegakkan apa yang yang tak betul tentang diri you explain pada rakan. Pada masa yang sama, you hormati dia sebab bagi feedback negatif pada you minta maaf. Nampak? So kita nak pilih jadi mana? Kita nak jadi orang agresif ke, pasif ke, ataupun assertif. Assertif tu maksudnya kita ada tegas diri kita. Tegas diri kita tu kita nak tunjuk potensi diri. Itulah potensi diri Khalida tak nampak. Sama ada ketegasan diri awak tu tahap tinggi ataupun tahap rendah atau tahap sederhana. Clear tak Khalida? Clear. Maksudnya semua orang ada tegas diri. Tapi tegas diri ni macam mana? Firm ke tak? Dia lalang ke? Kejap cakap A ke? Kejap cakap B ke? Tegas diri yang bagaimana? Benda-benda macam tu. Jadi itulah potensi diri awak yang awak tak nampak. Boleh? Boleh. Dah nampak dah sekarang kan? Dah. Alright, seterusnya Muhammad Asif. Boleh tak nak cara-cara meningkatkan potensi diri. Pertama, jumpa kaunselor sebab kaunselor orang yang paling tepat untuk bantu kita tingkatkan potensi. Lepas tu tanya kawan-kawan, kawan-kawan tahu awak punya potensi diri tu. Selain tu awak sendiri kena macam self reflect, awak tanya diri awak boleh tak nak awak macam mana? Tanya diri awak okey tak dengan benda ni? Kalau okey, teruskan sambung benda yang awak ada potensi tu. Menjawab tak Muhammad Asif? Jawab. Dia yang penting selagi tak bertentangan sebab kita orang Islam kalau kita ni orang barat, potensi diri kita once kita buat benda yang negatif pun it will be good. Tapi kita ni orang Islam. Kalau potensi diri contohnya benda-benda yang negatif, kita kena beritahu dia lah, janganlah, kenapa kau nak buat macam ni? Maksudnya tak betul. Potensi diri tengok juga. Kalau kita orang Islam kena tengok potensi diri yang apa? Dengan yang tak mendatangkan dosa pada kita. Okay? Contohnya berpotensi godam data ke, godam akaun orang lain ke untuk ambil duit ke, hacker ke, scammer ke, tak baguslah. That's potensi diri, betul tak? To be a scammer. Millionaire. To be a scammer. Tapi halal tak duit dia tu? Jadi benda-benda macam tu lah. Ya, sebab tu kalau kita didik diri kita, benda yang halal dan haram tu kena faham. Okay, tapi Asif ni dah bagus ni kan Asif kan? Muhammad Asif. Betul. Kan? Dah bagus. Single kan? Single ke dah berpunya Asif? Entah. So Asif, boleh syorkan cari girlfriend yang boleh kejut you untuk you pergi kelas Tak nak pergi kelas macam minggu lepas Cari girlfriend yang rajin, jangan girlfriend pun tidur juga. Minggu lepas tak datang kelas kan? Kalau rasa tak boleh pasang alam girlfriend supaya girlfriend boleh kejut awak ke So tu salah satu cara untuk tingkat potensi diri Boleh tak gurau? Awak tak datang minggu lepas tanpa no reason semua Alright, Nur Hanani Nazurah. Saya rasa saya ada banyak soalan yang similar macam ni kan. Okay, macam mana, apa keburukan tak tahu potensi diri ni kan. Awak boleh langsungkan mana yang usap. Okay. Nak saya ulang ke nak saya go on soalan lain? Soalan ni seperti yang saya jawab tadi. Menjawab tak? Tanya kawan. Respect. Soalan ini seperti soalan jawapan yang saya bagi tadi. Menjawab tak soalan Nur Hanani Nazurah? Masya-Allah. Okay, next soalan. Boleh tak nak tahu cara macam mana nak kenal pasti yang kita ada potensi diri dalam diri sendiri?
Soalan macam ni pun tadi mestinya ada tanya kot. Macam yang saya cakap, tengok diri kita tu, kita dah berkembang macam mana. Contohnya, tengoklah diri awak tu. Sekarang ni awak ke arah apa, awak buat apa. So awak perhatikan diri sendiri. Perhatikan diri sendiri yang lately ni awak buat apa, macam ke arah apa. Benda tu selalu caught your attention untuk buat sesuatu benda tu. Tapi ada cara lain juga kalau kita nak pasti yang kita ada potensi diri ke. Macam link untuk jawab soalan test diri kita tu. Menjawab ke? Sorry kalau saya punya jawapan tak seberapa menarik. Cuma dekat slide tadi tu, mereka tak tambah potensi diri ni is like kita punya vision. Vision kita apa? Macam matlamat. Okay, macam Sabrina lah sebab you presenter kan. Atika dengan Sabrina ada tak matlamat kini semasa akan datang? Maksudnya matlamat jangka pendek semasa dah akan datang. Matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek, matlamat sekini semasa. Matlamat jangka pendek nak siapkan slide. Lepas tu matlamat sederhana. Tak, kalau nak siapkan slide tu dia jadi matlamat semasa. Betul? Tengah-tengah belajar semasa. Okey, jangka pendek apa yang awak nampak? Jangka pendek tu setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun. Apa jangka pendek? Make sure yang memang dapat habiskan graduate diploma ni. Okey, graduate dengan apa? Sabrina, graduate dengan cemerlang ke, biasa-biasa ke, anggaran naik chancellor ke? Awak kena target? Graduate dengan cemerlang lah. Dengan cemerlang. Okey, sebab kadang boleh tengok pelajar kalau dia dah start pointer 3.5, dia cuba nak target ANC, anugerah naik chancellor. Every semester kita rendah tau, UiTM rendah sebab kita 3.5. NLD University 3.8, 3.9, kita 3.5 darikan. So you can fight for that. Jadi kalau yang dah start 3.5 catch up. Tapi yang tak dapat tu tak ada masalah. Boleh juga the next semester QB dapat dekan pula. Ada pengalaman. Jadi itu adalah jangka pendek. Betul. Semasa yang awak tengah belajar ni semasa. Okey, jangka panjang apa? Adika, jangka panjang apa? Untuk ada kerjaya yang stable pada masa hadapan. Besarkan lagi. Kerja di skop. Macam saya ambil logistik kan, mungkin kerja di bahagian logistik ataupun di port, mana-mana port. Okey, itu je. Okey, nampak tak you all tak jelas tentang apa you nak. Vision tu tak besar. Kalau orang cakap vision board, kita macam diam, vision board buat apa? No. Vision board ni sebab kita sentiasa ni bulan Ramadan. Alhamdulillah ni bulan Ramadan. Doa banyak-banyak. You want to be a millionaire. Awak nak cuba jadi orang yang banyak duit, boleh banyak bersedekah. Doa macam tu, benda-benda besar. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak kereta yang apa. Jangan target sikit-sikit. Sebab dia target sikit-sikit, Allah bagi sikit-sikit lah, tu yang you nak. Betul? Doa banyak-banyak, besar-besar. Jangan doa sikit-sikit je. Pelajar pun dia tengok suka doa sikit-sikit. Lepas tu nangis ni tak dapat. Kita tak doa, tiba-tiba kita nak mana-mana doa dapat suami yang soleh. Doa tak hari-hari? Korang, you all berdua, doa tak bulan Ramadan ni? Sujud, last, doa dapat suami yang soleh. Ada doa? Doa tu tak lah, doa lain. Jadi, benda-benda tu you tak masukkan dalam doa. Jadi, boleh harap you all besarkan doa nak dapat suami yang soleh, bertanggungjawab. Yang kalau kata nak jutawan, doalah nak suami yang jutawan. Jutawan yang bagaimana? Jutawan yang suka bersedekah. So, normally is doa. So, bulan Ramadan ni besarkan you punya doa, besarkan you punya matlamat, vision, supaya kita tahu potensi diri kita semasa akan datang dan masa depan. Kita nampak kita punya perkembangan. Kita tak nak kita bagus sekarang, in the end kita no. Kita nak lagi kita meningkat di masa ke semasa sampai Allah ambil nyawa kita. Ambil ketika kita memang ready dah Allah ambil. Macam tu. Okay, clear tak? Ni tazkirah bulan Ramadan sikit lah. Walaupun hari-hari dengan ustazah lagi hebat lagi tazkirah. Tapi yang itulah satu caranya untuk kita kembangkan potensi diri. Okay, jawab lagi soalan kawan dengan sikit lagi ni. Nur Amani ni kan? Apa dia?
Soalan Nur Ramani ke Nurul Najwa? Amani. Okay. Macam mana kalau kita ada potensi diri? Okey, tadi yang boleh explain tu untuk Nur Syazwani. Menjawab tak Nur Syazwani? Nur Syazwani? Menjawab. Maksudnya lepas ni Syazwani buat matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Belajar ni matlamat semasa. Jangka pendek apa? Nak dapat suami yang kaya, tulis. 10 tahun akan datang, akan kahwin dengan billionaire macam Eliza Helmi. Macam tu. Betul tak? Alright? Besar-besarkan impian. Boleh? Bunda. Contoh kalau macam orang tu dia nak study overseas ke, itu dikira matlamat jangka panjang ke? Kalau study overseas, of course you masa dah lepas grade panjang lah kan? Lebih 5 tahun kan? Nak ambilkan sekarang nak ambilkan diploma 3 tahun. So maksudnya nak graduate overseas. Hari tu dah dengar kan study overseas. Menarik kan? Sebenarnya you nampak pergi study overseas macam susah no. Senang juga. Once you ada finance kukuh, parent sebenarnya kukuhnya finance ni adalah bila mak bapak bekerja. Ibu bapa bekerja dan dia kurang kredit. Maksudnya kurang hutang. Kalau mak bapak bekerja, hutang tinggi pun tak guna juga. Kan? Gaji RM20,000, isi rumah tapi hutang RM15,000. Tak besar kan? Contoh kalau gaji RM10,000, hutang RM2,000. Besar kan? Jadi kita tak boleh tengok pada gaji. Kita kena tengok kredit duit tu ke mana. Okay, financial free ni is hutang yang kurang. Dia banyak debit daripada kredit. Kalau pelajar bisnes clear lah benda-benda ni debit kredit betul. Jadi proses tu. Kalau macam awak sekarang, mak ayah awak umur dah macam 50, bekerja, bonda percaya dia punya financial dah kukuh. Kecuali mak ayah awak tengah umur 30, tengah umur 28, tak mungkin lah kan? Umur yang tengah proses perkembangan, penerokaan kejaya, perkembangan kejaya. Tapi kalau you all punya ayah, parent dengan mak, pengunduran dia dah stabil dari segi ekonomi. Rumah pun dah ada, kereta pun dah habis bayar, rumah dah habis bayar, dia dah stabil. Jadi you want to fly abroad, you can go. Trust me. Alright? Okay. Saya jawab balik soalan Nur Amani. Kan macam soalan dah banyak kali tanya kan. Saya tak ulang lah ya jawapan. Tanya dia menjawab tak? Menjawab tak soalan Nur Amani? Sebab lagi 2 orang. So far hari ni semua datang alhamdulillah. Okay. Terus tu jawab. Sabrina, okay. Atika laju sikit. Kalau kita suka buat banyak benda, contoh melukis, memasak, semua tu dikira potensi diri ke atau salah satu je? Itu boleh dikira potensi diri lah sebab awak pandai lukis, awak pandai masak. Jadi daripada melukis tu, kalau awak lukis macam memang yang boleh dijadikan sebagai art yang nampak cantik, itu boleh macam nak cakap, majukan diri awak dalam bidang melukis. Semua masak juga, kalau awak memang pandai memasak, awak boleh buat bisnes dari situ. So kat situ kita boleh tahu, oh awak ada potensi dalam melukis dan memasak. Menjawab ke? Menjawab. Nurul Najwa. Okay, maksudnya Nurul Najwa mempunyai bakat dalam potensi diri multi skilling. Multi skilling kita boleh buat benda berbagai, tapi percayalah cakap benda, kalau kita orang yang pandai, kita boleh jadi multi. Sebab orang yang pandai dia boleh, kalau perempuan kan pandai, boleh belajar, boleh masak, boleh mengemas. Sebab apa? Everything kita mesti planning. Planning what to do. Okay, lepas ni tumis bawang, lepas bawang ni, masuk pinggan, nampak? Kita plan. Kita struktur. Orang pandai biasa dia struktur. Dia tahu what to do. Jadi, once you pandai, janganlah kalau orang cakap, alamak, belajar tinggi-tinggi pun boleh masak kat dapur ke? No, masak is easy. Easy part. Sedap dengan tak sedap je yang belakang kira. Semua orang boleh masak. Sama ada dia fully delicious macam as a chef ataupun just boleh isi perut kosong. Tu je beza dia. Okay, jadi that's the multi skilling yang kita ada. Right? Okay, Nur Iliani. Soalan last, Nur Iliani, semacam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada orang yang suka merendahkan potensi diri kita sehingga tak rasa kecewa. Okay, first, awak tanya dia elok apa yang dia mungkin tak puas hati dengan awak. Okay, awak settle benda tu. Lepas tu next, kalau dia macam still awak tak buat apa tapi dia still macam nak merendah-rendahkan awak slowly tinggalkan dia, awak kecilkan circle awak. Sebab
mana ada kawan yang macam nak asyik sakitkan hati kita kan. So awak slowly tinggalkan. Tinggalkan dia. Ha. Kalau ada kawan macam tu memang elok ditinggalkan. Sebab dia bawa apa tu, environment kita jadi negatif. Okay. Sampai awak sampai dia buat awak fikir macam tu. Lepas tu ni cari kawan yang baik, Tapi sebelum dia tinggalkan dia, kita just boleh doa je untuk dia berubah, that's it, and then lepaskan dia. Sebab dia akan jadi toxic kat diri awak. So dapat kita besar, kawan je ramai-ramai. Atika nak cakap apa? Line awak terputus-putus ke? Lepas tu kan ada yang soalan dia kata ada tak potensi yang membawa ke arah negatif. Tadi ada yang macam Bonda cerita tadi tu, kalau dia potensi dia asyik menggodam data, itu potensi yang tak bagus lah, sebab bercanggah dengan kita punya agama Islam kan. Dan menggodam data untuk cari knowledge tak apa. Google how to do Word, how to do AutoCAD, how to do ni, that's a good and good. Godam yang menganiaya orang lain. Itu tak baik, itu negatif. Menjawab tak soalan? Potensi diri adalah netizen warrior. Netizen warrior untuk mencari kesalahan orang. Tak bagus lah. Cakap, Nur Sabina, aku ada orang ni, nama dia ni, kau cari dia isu. Laju je. Okay, aku dapat kau ni, dah boleh viral. Tak bagus lah. Alright, semua thank you so much buat Atika dan Nur Sabrina, walaupun lain putus-putus untuk Sabrina. Presentation yang bagus. Jadi dia berlakon untuk secara live. Thank you juga semua pelajar yang dah bertanya. Okay, sekarang ni Bonda nak tunjuk. Okay, thank you. Okay, bagi tepuk tangan untuk rakan anda. Bagikan emoji, bagi support. Okay. Jadi sekarang ni Bonda tunjukkan dekat you all. Dekat sistem counseling to you tadi. Allah, boleh gimana ni? Share. Semua dah buka sistem counseling to you kan? Okay, counseling to you. Ke tak jumpa like, tak jumpa link. Sekejap Bonda copy link sekejap. Patutnya dekat WhatsApp kita tu, WhatsApp business tu ada link Alright. Sebab memandangkan semua orang dah tanya macam mana nak cari potensi diri kan. Okay, buka tu. Bonda share Bonda punya ni. Include computer screen. Is it? Okay, keluar tak dekat screen tu? Kelas. Ayo, Bonda tak nampak ni. Kelas, keluar tak? Ke suara Bonda mute? Nampak? Keluar tak? Alright. So, ni adalah antara ujian-ujian. Okay, kalau dalam sistem counseling to you all tu, nampak tak kita dah ada 14 ujian yang boleh kita buat. Alright. Ni ujiannya ni. Yang kepimpinan kejap lagi Bonda bagi tahu laman web lain Jadi, sekarang ni mana ada ciri-ciri tentang kepimpinan? Of course, bila kita nak tahu tentang kepimpinan, kita tengok dekat inventory personality. Bosan tak kat sini? Okay, nampak tak inventory personality warna kan? Okay. So, Bonda nak semua orang cuba buat. Tekan you. Boleh? Inventory personality warna nombor 9. Mana yang tak boleh nak buka tu, boleh terus bukakan link baru untuk dia. Okay. Okay, semua cuba jawab. Jawab ya atau tidak kan? Soalan dia adalah ya, tidak, jawab dengan spontan. Tak payah fikir sangat. Okay, jom. You all jawab, Bonda pun cuba jawab. Bonda pun dah lama tak jawab ujian ni. Ni Bonda jawab masa belajar. Okay, saya cepat menyelesaikan diri dengan tugasan baru. Ya. Saya lebih tua daripada umur 9 dari segi pemikiran. Ya. Okay, itu maksud kita matang kan? Okay, semua jawab. Saya mudah mesra bila berhubungan orang lain. Ya. Saya dalam golongan yang pandai. Ya. Saya amat selesa dengan pengekalan cara hidup tradisi. Tidak. Saya bersemangat mengikuti subjek yang merangsang minda. Mana tadi? Tidak. Ni ya. Okay. Jawab, semua jawab. Bonda pun jawab Bonda punya. Nanti Bonda tunjukkan. Okay, kelas. Boleh ke jawab?
Bonda yang nombor Ya. 11 Saya suka kepribadian saya tu. Saya suka menunjuk kepribadian saya sebenar dalam semua keadaan. Maksudnya, you senanglah nak tahu tunjuk you punya tengah marah ke, tengah suka ke. Okey. Jangan ikut jawapan bunda tau, ikut jawapan awak tau, kelas. Jangan ikut bunda, ikut you. Ni bunda punya. Benda saya punya Ya? internet baru elok. Saya punya Siapa internet baru tu? elok. So nak jawab yang Suhail. So nak jawab yang testament 1 Inventory personality warna. Suhail boleh buka dekat tu tak? Kongsi to you. Boleh, baru boleh lepas ni. Oh ni IPW Buat IPW. Jawab spontan yang tidak kesian lagi tadi. Hujan kat Alright. sana. Baik benda. Alright. Baik, Hujan ke kat kawasan rumah orang? Semua awak? tak, saya punya line kat atas ni memang slow sikit. Kadang-kadang. Hello elok Memang. Ni kali boleh keluar daripada bilik tu. Bagi line okey. Selalu okey, tapi kadang dia macam ni lah. Slow kan? Okey. Okay, semua jawab. Jangan ikut bonda lah. Jawapan you all. Bonda. Yes? Nombor 49 tu apa? Oh, laju dah. Saya sering sekali bersifat konkret. Bersifat konkret tu, you overthinking. Oh, okey. Suka fikir-fikir yang mendalam. Konkret, macam batu konkret kan keras kan? Suka critical thinking ke? Gitu. Kalau suka, go. Banyak soalan ni kan jawab Okey, alert ada perkataan saya tidak. Tidak tu maksudnya jangan jawab kalau awak ya, jawab tidak. Ya.
Sekali-sekali. Dah ke, Linda ke? Dah bunda. Oh dah, okey. Dah terus submit. Nanti dia keluar colour. Okey. Sikit lagi. Orang tua baca lambat ni bunda. Alright, dah keluar? Okey, untuk hari ni dah kelar dah? Dah. Okey, awak tengok personality bonda memang akan berubah-ubah ikut masa dan semasa. Kalau sebelum ni, okey boleh terang. Kalau sebelum ni bonda yang tinggi masa zaman bonda belajar adalah apa? Of course warna hijau. Okey, bonda sukakan pemikiran. Jadi pemikiran bonda memang tinggi. Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang kan emas, hijau, biru, jingga, awak tengok markah yang kat belakang tu kan? So personality dia cenderung dekat mana? Yang nombor ni lah yang cenderung dia. Jadi sekarang ni bonda kan biru. Okey. Bonda perasan lah, bonda dulu warna biru ni adalah warna-warna yang last. Sebab bonda bukan seorang yang sensitif apa semua. Tapi mungkin proses umur, peringkat umur bertambah, lepas tu kita dah ada anak, kita dah jadi ibu, kita dah mendidik dan you adalah pelajar bonda, dia berbeza. Berbeza personality bonda dari sudut ketika bonda adalah title cik di UiTM, title madam di UiTM dan sekarang bonda pakai title bonda. Sebab tu awak tengok bonda memang biru tinggi. I would like to touch your perasaan, emosi. Bonda suka touch emosi. Okey, kenapa emosi seseorang tu tak stabil? Lebih kepada tu. Kalau sebelum ni bonda adalah seorang yang logik sebab tu bonda adalah hijau. And then kita tengok peraturan. Okey. Yang peraturan pun bonda tak tinggi sangat kan? Sebab bonda ada jawab, bonda suka buat benda-benda sesuatu dengan bebas. Tanpa dikontrol. Kalau dulu emas, hijau is warna bonda. Sekarang biru dan jingga. Oh, jingga ni kenapa bonda tinggi? Sebab bonda suka aktiviti explore sekarang ni. Kalau dapat aktiviti apa tu, apa-apalah. Walaupun dah badan dah naik berat ni, dah tak boleh nak hiking sangat. Tapi bonda minat ke arah perkara tu.
Okey, jap boleh share dekat you all pula lagi. Dia kena end show dulu yang ni kan, boleh show yang lain kan. Explanation dia kejap Let's share kan, stop sharing. Okay, semua dah? Semua dah ke? Sekejap, boleh tanya nanti Tahu random je. Dah, okay Boleh buka slide inventory personality warna. Inventory personality warna. Okay. Boleh besarkan slide sikit. Okay, kenapa dia hilang balik? Bonda dah share kat you all ke belum? Belum Belum. Allah, tak share punya, ya Rabbi. Alright, keluar tak sayang kat slide tu? Bonda bila zoom kan dia jadi hilang lah. Kecil je lah boleh Okay, nampak tak? Nampak? Okay, nampak tak? Ni adalah hasil keputusan bonda ni pada tahun lepas. Bonda tinggi dekat emas. Okay? Peraturan kan? Tapi awak tengok, bonda hari ni personality emas dah kurang pula kan? Dia dah jadi biru agaknya kan? Bulan-bulan Ramadan ni kan? Lain. Dia punya emosi lebih sensitif kan bulan Ramadan ni? Jadi ini personality bonda, ini personality Puan Aina. Nampak tak kita orang emas, biru, hijau, jingga. Puan Aina emas, biru, jingga, hijau. Walaupun awak nampak Puan Aina lagi serius daripada bonda, tapi sebenarnya jingga dia ketiga. Tapi markah bonda tinggi lah. Alright? Jadi you all semua dapat warna apa? Kebanyakan. Nombor 1 you all warna apa? Tak apa, jawab je siapa. Jingga. Okay, lagi? Jingga, kebebasan. Lagi siapa? Warna apa lagi you all tinggi? Jawab je kelas. Hijau. Hijau, pemikiran. Lagi? Siapa lagi? Siapa emas? Emas tak ada Kelas bonda tak ada yang emas tinggi ke? Tak ada? Tak ada. Tahu. Ya Allah, tak ada pemimpin rakan sebaya tak ada emas Nombor 2, nombor 2. Nombor 2, okey. Perasaan, siapa yang paling tinggi perasaan? Allah, tak ada. Perasaan tak ada. You all majoriti tinggi kat kebebasan jingga ke? Kelas bonda? Ya bonda, saya punya jingga tinggi. Ya Rabbi. Hijau, jingga. Emas dengan biru tak ada? Tak. Aduh. Emas dengan biru ni kena ada untuk ciri-ciri rakan sebaya. Tak ada? Saya biru. Ada pun biru. Alhamdulillah, sejuk hati. Ada tak yang emas, ada emas? Sikit. Emas you all jatuh nombor berapa? Nombor 2 3. Allah. Biru? Nombor 1. 4. Alah, 4. Aduh. Alright. Mungkin generasi you all dari segi peraturan tu jadi kurang lah kan. Tapi Alhamdulillah datang kelas bonda full hari ni. Peraturan ada juga. Tapi nanti awak tengok markah dia tahu kat tepi tu ada markah dia. Jadi tengok warna you all yang tertinggi dan ni adalah explanation dia. Nampak tak soalan dia? Emas keibu bapaan kan? Biru tulen mesra mengasihani. Mana warna-warna awak?
Cuba baca. Boleh tak? Emas adalah ciri-ciri dia apa? Kehidupan konservatif, tradisional, bertanggungjawab, praktis. Mungkin bonda tak jawab emas tadi sebab bonda dah cakap tak naklah benda yang tradisi. Sebab I was thinking bila anak bonda dah besar, bonda nak bagi apa yang dia nak. Bonda tak nak okay kita kena kahwin keturunan yang begini apa semua. No, it's a doa lah kan. Dan you dapat suami yang soleh tak kisah. You nak kahwin mak saleh pun tak ada masalah. Macam tu. So hijau ingin tahu berdasarkan teori, bijak mahir. Tu bonda percaya kenapa you all tinggi hijau sebab you adalah pelajar sains dan teknologi. Sains, teknologi, engineering memang yang tinggi kat sini. So ni adalah warna biru. And then lepas tu warna jingga. Jingga yang ramai kan? Jujur, alhamdulillah, sergas, suka merebut peluang, spontan, tak malu, bersemangat, realistik, tiada sentimen, berani, tabah kecabaran. Kenapa bonda pun tinggi kat sini tadi? Bonda dah tinggi biru kan jingga kan tadi? Sebab bonda rasa lama dah umur 40 nak masuk 40 ni rasa macam better kita buat aktiviti yang explorers kot, yang adventure untuk kita fun. Tak tahu kan? Kena menghargai usia-usia kita ni. Jadi so sukakan cabaran-cabaran. Tapi kelas bonda ni nampaknya majoriti sukakan cabaran. Alhamdulillah. Bonda suka sangat. Ciri-ciri realistik adalah ciri-ciri orang engineering. Sepatutnya tadi kalau orang bisnes okey, dia boleh realistik. Tapi kalau orang akaun dia kena emas sebab akaun dia kena jaga duit kan. Kena emas. Transport tak ada masalah. Okey, ni ciri-ciri masa kanak-kanak orang emas ada tak? Baca ada. Cepat bonda nak laju ada tak ada? Sebab nak pergi kelas U6 sini. Tak ada. Ni mesti buang sampah Suka buang sampah kat sekolah Ke suka datang lambat? Kelas? Rambut panjang. Rambut panjang. Sekarang rambut panjang lagi. Jawab dengan soalan siapa yang ada kat ruangan chat tu tolong baca sebab bonda buka slide tak dapat tengok yang ruangan chat tu. Okey. Jadi ni kanak-kanak. Kanak-kanak hijau pula macam mana? Nampak tak? Hijau ni kalau awak memang dibesarkan di sudut kena baca buku, buat Lego, suka menyoal, kaedah lelaki to be. Ni anak bonda kat sini ni. Kan asyik suruh baca buku je kan? Alright. Suka pada subjek yang merangsang otak. Okay. And then biru. Ada tak biru? Suka berangan. Ada tak? Tapi biru ni bagus, tidak suka perbalahan, tidak suka persaingan. Okay, masa kanak-kanak dia dah start mengalah. Paling rendah. Ada. Bagus. Jingga. Ni ramai jingga. Yang ingin gembira dan seronok. Ya, sebab tu bonda percaya you all ni kalau buat apa-apa aktiviti lebih banyakkan game lah. Game sikit sangat. Memang nak main hidupnya. Kan? Sebab ciri-ciri jingga ingin gembira dan seronok. And then okay. Belajar nak kena praktikal. Sebab tu belajar ODL engineering stress. Sebab tak praktikal dekat makmal, betul? Nak praktikal dekat lab kan? Betul. Betul. Ni ciri-ciri di tempat kerja pula. Okay, nanti kalau you bekerja, sekarang belum bekerja tau. Contohnya awak nampak tak ciri-ciri awak pemikiran macam mana? Kalau assignment group tadi, kalau Atika dengan Sabrina ni, kita nak tengok siapa yang emas, siapa yang jingga. Atika, awak warna apa Atika? Mana Atika? Saya warna biru. Biru. Boleh nampak. No, Sabrina awak warna apa? Jingga. Bonda dah boleh baca dah karakter awak berdua. Dari tadi Bonda tahu ni mesti orang jingga, orang biru. Okay. Sebab boleh nampak karakter berdua tu macam mana. Biru, pelembut. Sebab cara jawab pun, intonasi suara Sabrina dengan Atika tu berbeza. Sabrina dia lebih yakin. Walaupun lain dia tak betul sangat yakin. Atika dia yakin tapi dia pelembut. Sebab dia biru. Okay. Okay, kerja yang diminati. Orang emas ni tak ada. Tadi tak ada kan emas? Tak ada Perdana Menteri dalam kelas ni. Okay, hijau ada tak hijau? Hijau tadi ada kan? Boleh lah design, engineering, doktor semua hijau Okay, biru ada tak biru? Okay, Atika mau nak jadi penyanyi ke Atika? Tak suara saya tak sedap. Okay. Ni jingga. Ni sekarang you all suka kan? Perasan tak kenapa you all tinggi kat sini? You suka jadi Insta famous, YouTuber, apa lagi? Twitter famous, semua. Twitter famous panggil apa? Okay.
Biasanya orang emas bilik dia tersusun rapi lah macam ni. Nampak tak? Kalau awak nampak kawan-kawan awak kemas je, hari tu dah datang dah beberapa orang sesi dengan bonda. Hari tu datang, Zikri pun dah datang. Boleh nampak kemas. Zikri, awak nak apa Zikri? Zikri. Jingle. You smile? Jingle juga. Hijau, gaya dan penampilan diri. Gaya berpakaian, nampak? Orang hijau. Kemas. Dua-dua bilik kemas kan? Bersih. Ini kemas. Orang hijau. Okay. Ni orang biru. Biru suka dekor-dekor. Warna-warni. Semua nak kongsi. Alright? Kita tengok jingle. Kalau pakai slipper pergi kelas lagi suka. Suka makanan segera. Maggi ada tak kat bilik Maggi? Maggi ada tak? Ada. Siapa kat bilik dia tak ada Maggi? Tak ada kan? Semua ada kan? Ada. Ni orang emas. Emas nampak ni. Tak hijau. Hijau dia punya game pun lain tau. Biru. Okay, jingle lah. Kita tengok jingle. No wonder lah. You kalau macam weekend suka sangat nak naik gunung Tasik Jen tu kan? Gunung pula bukit kan? Nak hiking. Tak suka. So aktiviti mencabar awak apa? Okay, ni tema dia lah. Emas adalah orang yang suka jadual, peraturan tanggungjawab, hijau logik, teori analisis, jingga tindakan keseronokan dan cabaran. Okay? Ni LBS Time punya kod lah. Cuba tidak menjadi seorang manusia yang hanya berjaya, tapi menjadi seorang manusia yang bernilai. LBS Time ni sayangnya sebab dia kafir. Tapi kalau dia masuk Islam, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebab dia bagus dia punya falsafah. Okay. So, kelas okay. Okay tak for today? Jadi, melalui ujian personality warna tu, kita dah nampak kan potensi diri kita lebih ke arah mana? Kelas, betul tak? Betul. So, Alhamdulillah semua dah jawab. Itu saja pada bonda. Ada apa-apa soalan tak? Ada bonda. Bonda saya ada. Okay, cuba soal. Boleh tak buka gambar siapa yang boleh buka gambar? Siapa yang boleh buka video je bonda ambil gambar. Kan ada laporan lah. Siapa yang boleh buka video cepat? Macam mana nak jadikan dia ni? Siapa yang boleh buka? Saya buka kamera nanti line slow. Itulah siapa yang masuk bonda. Siapa yang lain dia okey buka kamera? Kau okey. Lagi. Baru 3 orang buka kamera lagi. Ni je kan yang mampu buka kamera untuk hari ni. Okey lagi. Cepat. Tengah pakai baju tadi. Okay, cepat sikit rambut, sensor. Okey, suruhan semua kat sini. Okay, lagi. Cepat. Boleh nak penuh kasih ni. Cepat. Lagi. Comel semua mari. Cepat. Lagi. Lagi kelas. Lagi tak? Lagi. Dah itu je. Itu je yang mampu on kamera. Okay. 1, 2. Cheese. Tengok depan. Adalah ganti model share dalam kelas gambar siapa yang ada tadi. Okey. Apa soalan tadi cepat? 1 minit ni. Okay, thank you. Siapa nak tanya soalan tadi? Saya, tapi dia bukan pasal potensi diri tau. Sebab itu saya ada buat test dekat dekat counselling ni pasal depression dengan anxiety tu. Tapi saya tak faham dia punya skill tu macam mana. Sebab kat sini kalau tulis mark tu macam mana tu bonda? Mark sederhana. Okay. Extremely ada tak? Extremely severe? Tak ada. Severe? Tak ada. Yang lain tu normal. Normal, okay. Maksudnya mild tu dia nak akan ke atas. Tapi kalau macam you positifkan you punya persekitaran, dia akan jadi normal. So ujian tu biar kita semua normal. Dia kalau kita anxiety ke, dia macam ni, kesihatan mental dan okay.
Kesihatan mental, penyakit mental. Boleh suka terangkan. Kesihatan mental ni contohnya macam mana? Kita panic attack, kadang-kadang kita rasa bimbang. Okey, penyakit mental adalah dia dah jadi yang macam ni panic disorder. Bimbang, anxiety disorder. Dia dah jadi kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi kita dah tak boleh bertingkah laku dengan normal. Tapi kalau macam kita punya ujian tu mild ataupun severe, teruk, tapi kita boleh bertingkah laku positif lagi. Kita boleh pergi makan dengan kawan-kawan, kita boleh belajar, kita tak ada masalah macam tu. Maksudnya itu adalah tekanan semasa dan dalam proses persekitaran hari-hari nanti dia akan berkurang balik. Okay. Sebab tu kena buat test tu sebab nak tahu kenapa aku masih remain aku punya anxiety ni aku dah buat 6 bulan tapi anxiety aku tetap sangat teruk. Extremely lah. Okay, kena jumpa kaunselor lah nanti pun dia tahu. Boleh bantu. Tengok. Sebab kita bukan ke arah kesihatan mental, kita nak ke arah penyakit mental. Kita tak nak dia anxiety tu, baik-baik kita jadi anxiety je, kita jadi anxiety disorder, tak nak. Bimbang normal. Tapi kecelaruan bimbang berbeza. Kecelaruan bimbang nanti dia akan ke arah lebih teruk. Burnout, skizofrenia. Jadi kawal sebelum dia melarat. Okay, kelas boleh? So ujian tu macam Samina kata, you boleh buat, feel free untuk jawab semua soalan, nanti terus keluar. Tapi kalau macam yang dah buat appointment dengan Bonda, thank you so much. Yang Bonda beritahu yang datang sesi berkumpulan ke individu pun dah datang. Yang so far dah datang baru Zikri, Alia Muhammad Puzi, Umi Aisyah dengan Yusman. Ada lagi yang lain-lain belum datang sesi Ada yang buat sesi hujung minggu pun tak ada masalah datang. Siapa yang dah buat sesi dengan Puan Nazim, kena suruh Puan Nazim beritahu Bonda. You buat sesi dengan dia. Boleh? Dah buat sesi. Sebab ada juga yang datang Puan Nazim kata buat ada appointment kan? Ada. Jadi bila dah buat sesi, text Bonda dah buat sesi dengan Puan Nazim. Nanti Bonda tick, you dah buat assignment untuk sesi kaunseling. This is not assignment lah. Sebi berakal sebaya, kita kena tahu diri kita dulu. Sebelum kita tolong orang, kita tolong diri kita dulu. That's the most important thing. Alright? 6.32 untuk bulan Ramadan ni memang kita habiskan kelas awal. Alright, ada soalan lagi? Ni, round class? Tiada Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much. Kita jumpa untuk minggu depan. Presenter untuk konsep kepimpinan, jaga diri. Siapa yang belum solat asar lagi, solat asar. Selamat buka puasa. Alright, jangan lupa solat tarawih. Alright, Assalamualaikum semua. Salam. Happy iftar Waalaikumsalam, Bonda. Bonda. Yeah, thank you. Okay, By the way, nanti Bonda. 16 April WC datang tau. 16 April tu Naik Chancellor datang untuk berbuka puasa kat sini. So you all turunlah kat Pusat Islam. Alright, boleh. Kalau nak berselfie dengan Naik Chancellor UiTM. Orang nombor 1 UiTM. Rugi kalau you tak turun ambil gambar dengan dia. Alright. 16, insyaAllah 16 April. Alright. Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam. Bye Bonda. Bye.